Selamat siang dan ketemu sekali lagi dalam channel tutorial belajar matematik Om Zaimus yang seru membincangkan masalah matematik secara menyeluruh. Untuk mengetahui keseruannya, mari kita mulai. Baik, materi PDPC kita kali ini ialah membincangkan bagaimana untuk menggunakan rumus jarak antara dua titik yang telah kita pelajari pada satah kata semalam dalam penyelesaian masalah. Baik, kita lihat dulu contoh 2 sebelum kita masuk ke contoh 1. Baik, contoh 2 ialah bagaimana untuk kita memfaktorkan satu ungkapan algebra yang melibatkan satu polinomial berderajat 2. Okey. Jadi, untuk memfaktorkan satu polinomial yang berderajat 2, okey, kita gunakan cara ini. Kita lihat dahulu untuk term atau sebutan yang terakhir, iaitu sebutan yang ketiga ni, sebutan pertama, kedua, ketiga, kita tengok 6. Baik, apakah dua nombor yang hasil darabnya menghasilkan 6? Jadi kita peroleh sama ada 2 dengan 3, iaitu 2 darab 3, atau mungkin juga kita peroleh 1 darab 6. Jadi untuk kita memilih sama ada nombor 2 dan 3 atau 1 dan 6, kita lihat dulu perkali bahagi pemboleh ubah X yang di tengah-tengah ni. Penggali dia adalah, dia punya koefisien dia adalah negatif 1. Koefisien dia adalah negatif 1. Baik, untuk menghasilkan negatif 1, saya terpaksa pilih 2 dan 3. Sebab kalau kita hutang RM3, kita bayar 2. Maksudnya, kita hutang 3, kita bayar 2, kita ada hutang 1. Jadi, dia menghasilkan negatif 1. Jadi, saya pilih 2 dan 3. Jadi, caranya ialah kita buat dua kurungan seperti ini. Okey. Kurungan ni melambangkan pemfaktoran. Jadi, untuk X kuasa 2 ialah X darab X. Dan kita ambil saja tambah 2 tolak 3. Okey, maka itulah jawapan dia. Baik, kita lanjut, kita tengok contoh 2. Okey, kita buat saja kurungan seperti ini melambangkan satu pemfaktoran. Kita lihat 18. 18 kita boleh 6 darab 3. Yang depan ni X kuasa 2 ialah X darab X. Baik, untuk 6 dan 3, kita lihat pula perkali X yang berada di tengah-tengah ni, iaitu negatif 9. Jadi untuk menghasilkan negatif 9, mestilah hutang 6, hutang 3. Hutang 6, hutang 3, kita dapat hutang 9. Baik, lanjut. Untuk contoh yang ketiga, okay, bagaimana kita nak faktorkannya, sila lihat. Mula-mula X kuasa 2. X kuasa 2 ialah X darab X. Baik, untuk 8, kita boleh 4 darab 2. Okey, kemudian yang last sekali kita lihat perkali X yang di tengah-tengah ni. Perkali dia adalah 2. Jadi untuk menghasilkan 2, mestilah 4 tolak 2, dapat 2. Jadi 4 ni adalah positif. Maksudnya 4 tolak 2 dapat 2. Itu pemfaktoran dia. Baik, lanjut. Contoh yang keempat. Okey, untuk memfaktorkannya, X kuasa 2 ialah X darab X. Okey, X kuasa 2 ialah X darab X. Kemudian kita lihat 21. 21 ialah 7 darab 3. Okey, 7 darab 3 menghasilkan 21. Kemudian tengok perkali X yang berada di sebutan kedua, yang di tengah-tengah ni, iaitu negatif 4. Okey, bagaimana nak menghasilkan negatif 4? Mestilah hutang 7 bayar 3. Hutang 7 bayar 3, hutang 4. Itulah kaedah mudah bagaimana untuk memfaktorkan satu polinomial yang berderajat 2, iaitu kuasa tertingginya adalah 2. Tetapi kaedah ini boleh juga diselesaikan dengan menggunakan kaedah Horner. Okey, tetapi untuk kaedah Horner adalah sesuai bagi polinomial yang berderajat lebih daripada 2. Contohnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik, walaupun pemfaktoran yang berderajat polinomial yang berderajat 3 jarang keluar, tapi tak apalah, cikgu tunjukkan satu contoh supaya pelajar kalau berada di peringkat yang di menengah atas atau peringkat college atau universiti boleh menggunakannya.
iaitu bagaimana untuk memfaktorkan satu polinomial yang berdarjat 3. Okey, cikgu tunjuk satu contoh dengan menggunakan kaedah Horner. Okey, ini dia contoh dia. Baik, perhatikan pelajar. Baik, kita ada satu polinomial. Polinomial ni adalah satu ungkapan algebra yang n dia, kuasa dia mestilah berinteger positif atau kosong. Okey? Jadi kita lihat bagaimana nak memfaktorkannya dengan menggunakan kaedah Horner. Okey, pertama sekali kita lihat 2. Okey? Kita lihat term atau sebutan yang keempat dia, 2 ni kita lihat. Okey? 2 kita boleh, faktor bagi 2 kita boleh, okey, sama ada tambah tolak 1 atau tambah tolak 2. Okey? Sebab 1 kali 2 pun 2, negatif 1 kali negatif 2 pun negatif positif dapat 2 juga. Okey, boleh positif, boleh negatif. Okey, katakanlah secara try and error lah, secara cuba dan cuba. Baik, cikgu ambil katakanlah 1. Okey, dia punya faktor 1 ni. Okey, cikgu tulis di sini 1. Okey, cikgu tulis 1. Okey, kemudian yang di sini kita letakkan koefisien atau pekali bagi pemboleh ubah. Katakanlah X3, pekali dia adalah 1. Jadi kita letak 1 sini. X2, X kuadrat 2, pekalinya adalah negatif 2. Kemudian untuk X, pekali dia negatif 1. Dan yang terakhir adalah konstanta, iaitu pemalar 2. Letak 2. Okey, jadi kaedah Horner ni ialah mula sekali kita turunkan 1 ni ke bawah. Kita turunkan 1. Kemudian kita darab. 1 darab 1, dapat 1 letak sini. Kemudian kita tambah negatif 2 tambah 1, iaitu negatif 1. Kemudian kita darab lagi, 1 darab negatif 1, kita dapat negatif 1. Kemudian kita tambahkan negatif 1 tambah negatif 1, kita dapat negatif 2. Kemudian kita darabkan lagi 1 darab negatif 2, kita dapat negatif 2. Dan akhir sekali hasilnya mestilah sifar. 2 tambah negatif 2 ialah sifar. Okey, kalau anda mendapat sifar, yang ini dipanggil sebagai sisa atau baki. Okey, yang ini disebut sebagai dia punya baki atau sisa. Okey, baki dia. Kalau kita mendapat baki kosong baki dia, maka 1 ni adalah faktor, salah satu faktor bagi polinomial berdarjat 3 ini. Okey, jadi jawapan dia 1. Bila kita nak buat kita nak masukkan dalam satu kurungan, kita mestilah buat iaitu X tolak 1. Okey. 1 positif masuk negatif 1. Kalau sini negatif 1, masuk sini 1. Dia terbalik. Dan faktor yang seterusnya ialah ini. Yang di sini, sebab yang ini ialah X kuasa 3, yang di sini mesti X kuasa 2 punya pekali. Jadi X kuasa 2 tolak X, 1X tolak 2. Tolak 2 turun sini. Dan seterusnya, jawapan akhir dia ialah X tolak 1. Dan yang ini kita boleh faktorkan dalam contoh 2 tadi. Iaitu, kita buat 2 kurungan macam ni. X kuasa 2 ialah X darab X. 2 ialah 2 darab 1. Macam mana kita nak dapat negatif 1? Mestilah negatif 2 tambah 1. Inilah jawapan dia. Iaitu pemfaktoran bahagi polinomial berdarjat 3. X kuasa 3 tolak 2, X darjat 2 tolak X tambah 2. Jadi jawapan dia ialah X tolak 1, X tolak 2 dan X tambah 1. Okey, pelajar boleh cuba dengan polinomial yang berdarjat 4, 5 dan seterusnya dengan menggunakan kaedah Horner. Okey, ini dipanggil kaedah Horner. Sebenarnya untuk contoh 2 ni, pemfaktoran yang berdarjat 2 pun boleh digunakan melalui kaedah Horner. Tapi untuk cepat, cikgu menggunakan kaedah ini saja.
Okey, baik pelajar, kita teruskan dengan materi PDPC kita hari ini. Kita lihat contoh satu. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan jarak antara dua titik pada satah kates. Okey, sebab contoh dua ni, pemfaktoran ni kita akan gunakan dalam contoh satu. Baik, kita lanjut. Okey, sekarang kita lihat contoh satu. Baik, jarak di antara dua titik P, kita ada titik P 3 negatif 1 dan kita ada Q negatif 1 K. Okey, kita ada dua titik iaitu titik P, Q. Dia beri jarak antara titik P dengan Q. Baik, kita tuliskan jarak PQ dia beri ialah 5. Okey. Baik, dalam contoh ini kita lihat bagaimana kita nak menggunakan rumus jarak dalam menyelesaikan permasalahan ini, iaitu mencari K, nilai K. Okey, sebelum kita lanjut, kita tanda dulu. Okey, kita tanda yang di sini ialah X1, Y1. Yang di sini ialah X2, Y2. Okey, kita mainkan rumus jarak. Apa dia rumus jarak? Kita dah belajar dalam video sebelum tu, dah buat latihan pun. Jadi tahu apa dia rumus jarak. Rumus jarak ialah square root X2 tolak X1. X2 tolak X1. Negatif 1 kurungan negatif 1 tolak berapa ni? 3 kuasa 2 tambah tolak 1 tolak K, kita ada K tolak 1. Tolak 1 kuasa 2 samakan dengan 5. Okey. Ini dia rumus jarak kita mainkan. Ingat balik rumus dia, iaitu tolak 1 tolak 3 yang sini kuasakan 2 tambah K tolak 1. K tolak 1. Okey. Baik pelajar, kita rincikan semula, iaitu punca kuasa hutang 1, hutang 3, hutang 4. Jadi hutang 4 kuasa 2 tambah tolak-tolak jadi tambah K tambah 1. K tambah 1 kuasa 2 kita samakan dengan 5. Okey, punca kuasa 2 pergi sebelah kita dah belajar dalam bab 3, iaitu punca pergi sebelah jadi kuasa 2, iaitu 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 kita guna kalkulator iaitu 25. 5 kuasa 2 sama dengan 25, jadi di sini ialah 25. Negatif 4 kuasa 2 16. Kenapa negatif 4 kuasa 2 16? Sebab negatif kuasa 2 adalah positif. 4 kuasa 2 4 kali 4 adalah 16. Tambah yang ini K tambah 1 kuasa 2. Semalam saya dah terangkan. Okey, video sebelum ni saya dah terangkan bagaimana nak kembangkan, nak jabarkan, nak jabarkan satu ungkapan yang berbentuk binomial semalam. Okey, ingat balik rumus dia, iaitu K tambah 1 kuasa 2. Apa rumus dia? Iaitu A kuasa 2 tambah 2 AB tambah B kuasa 2. Dengan A dia ialah K, ni A, 1 ialah B. Jadi kita ganti sajalah, iaitu K kuasa 2 tambah 2 darab K darab 1 tambah 1 kuasa 2. Maka kita dapat K kuasa 2. 2 kali K kali 1 ialah 2K tambah 1. Okey. Sebab itu semalam cikgu buat video khusus untuk kembangan penjabaran binomial seperti ini. Okey. Jadi kita lanjut tadi contoh yang tadi, contoh satu tadi, kita teruskan. Okey. Jadi untuk jabarkan, untuk kembangkan binomial K tambah 1 kuasa 2, kita peroleh K kuasa 2, K kuasa 2. 2 darab K darab 1, iaitu 2K tambah 1 kuasa 2, iaitu 1. Okey, kita selesaikan semula. K kuasa 2 tambah 2K, 16 tambah 1 ialah 17, sama dengan 25.
Jadi K kuasa 2 tambah 2K 17 tolak 25. Okey, 17 tolak 25. Kita dapat tolak 8 sama dengan kosong. Sebab 25 dah bawa sebelah, jadi sini kosong. Jadi bila sampai ke tahap ni, kita faktorkan seperti dalam contoh 2. Okey, kita faktorkan. K kuasa 2 ialah K darab K. 8 ialah 4 kali 2. Okey, kemudian kita lihat kali K yang di tengah-tengah ni ialah 2. Bagaimana untuk menghasilkan 2? Mestilah 4 tolak 2 dapat 2. Jadi sini mesti tambah. Maka jawapan akhir untuk menentukan nilai K ialah kita samakan satu faktor ni dengan kosong, iaitu K tambah 4 sama dengan kosong. Jadi K sama dengan 4 tambah pergi sebelah jadi tolak 4. Atau kita setkan K tolak 2 pula sama dengan kosong. K tolak 2 sama dengan kosong, maka K sama dengan tolak pergi sebelah jadi tambah. Jadi jawapan akhir dia sama ada negatif 4 atau 2. Jadi itu cara bagaimana kita nak menggunakan rumus jarak dalam menyelesaikan masalah ini, iaitu untuk mencari nilai K. Jadi itu saja PDPC saya kali ini, dan saya mengharapkan pelajar kalau masih tak faham, okey, buka balik video ini dan lihat. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih dan sampai ketemu sekali lagi.